Selamat ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun bersiap sedia melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah RMK12, menangani krisis, pemulihan dan transformasi ekonomi. Dan tetamu yang akan bersama saya untuk bercakap tentang isu ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali yang merupakan pengarah eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi di Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri sehat ya? Alhamdulillah, okey, sehat ya. Macam inilah Tan Sri. Jadi ini macam saya katakan tadilah Tan Sri, merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya untuk kita war-warkan, dan barangkali menarik jugalah Tan Sri sebelum kita bercakap lebih mendalam lagi berkaitan dengan isu ini. Barangkali penting juga sebenarnya untuk kita war-warkan kepada penonton-penonton kita yang sedang mengikuti Ruang Bicara ketika ini. Ramai juga yang ingin mengetahui sebenarnya secara ikhlas, secara terbuka, pandangan Tan Sri sendiri tentang status dan juga situasi ekonomi negara ketika ini, terutamanya sebelum kita mengalami pandemik COVID-19 dan selepas pandemik 19 melanda negara kita. Jadi mungkin kita boleh dapat gambaran yang lebih jelas daripada Tan Sri. Silakan. Ya. Pandemik COVID ini telah melanda kita di awal tahun 2020 sekitar Mac begitu. Dia meningkat dan semua akan, tetapi di dalam konteks ekonomi iaitu kita dengar tentang people kehilangan pekerjaan, perniagaan terpaksa ditutup, hotel terpaksa tutup dan sebagainya. Tapi saya ingin membawa satu kerangka yang lebih luas, kerana kita harus benar-benar menyedari bahawa sebelum COVID-19 melanda negara kita, kita sudah mula, pada ahli-ahli ekonomi kami telah mula melihat bahawa berlakunya penurunan dalam konteks daya saing, dalam konteks pertumbuhan ekonomi, dan sebahagiannya disebabkan oleh pergolakan di peringkat antarabangsa, terutama antara negara Amerika dan China, dua kuasa besar ekonomi. Tetapi dalam masa yang sama kita telah mula lihat bahawa daya saing negara kita itu sendiri sebenarnya telah pun mula menunjukkan tanda-tanda yang memerlukan perhatian kita. Kita bercakap tentang ketidakupayaan untuk menyediakan pekerjaan kepada graduan, kita bercakap tentang keupayaan negara untuk mengadaptasi teknologi-teknologi terkini. All this becoming issue already, terutama contoh dalam konteks tenaga buruh. Kita banyak bergantung kepada tenaga buruh asing yang tidak berkemahiran. Jadi semua tanda-tanda ini telah pun ada, dan kemudian datang COVID. Dan bila dia datang COVID, berarti saya menganggap macam rumah dah mula goyang-goyang sedikit, kemudian dihempap dengan satu permasalahan begitu, maka keadaan begitu maksudnya teruklah in term of ekonomi yang kita hadapi. Bila Tan Sri sebut tentang keadaan yang begitu teruk, ini pun sesuatu yang penting jugalah untuk kita lihat secara serius sebenarnya Tan Sri. Jadi daripada pandangan Tan Sri sendiri, apakah kerajaan kita sudah pun sekurang-kurangnya berjaya melakukan sesuatu dalam usaha untuk mengatasi kesan dan juga impak daripada pandemik COVID-19 setakat ini, Tan Sri? Bila saya kata kesan yang teruk, pertamanya bukan kita sahaja. Ada negara lain yang lebih teruk. Jadi berarti we have to accept bahawa kesannya adalah teruk dalam konteks berbanding dengan krisis-krisis ekonomi yang pernah kita hadapi. I think ini adalah krisis yang paling teruk lah dalam sejarah ekonomi negara kita. Jadi berarti perlu dilihat secara relatif. Kerana satu yang bagus ialah, yang kita beruntung dan bernasib baik ialah kita mengambil tindakan pada saya pantas
Sebab saya masih ingat pada 11 Mac 2020 apabila EAC diumumkan dan saya dipinjamkan daripada UKM ke Majlis Tindakan Ekonomi dan bermula dari itu ini is behind the scene banyak yang mendengar tentang cerita-cerita berkenaan dengan COVID, tetapi sebenarnya Majlis Tindakan Ekonomi telah bertemu di peringkat awal tahun lepas hampir setiap minggu dan berarti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin memperusikan mesyuarat itu hampir tiap-tiap minggu. Jadi berarti setiap hari Isnin non-stop dan seiring dengan itu saya selaku di Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi, kami juga mengadakan pertemuan dan perbincangan berterusan dengan semua pihak. This one saya yang terlibat, saya tahu. Jadi we met almost all sectors, all industry. Jadi dalam konteks ini, yes, kesannya teruk kerana krisis yang besar, tetapi luckily kita mengambil tindakan dan all the packages, package stimulus dan juga ransangan yang diperkenalkan oleh kerajaan itu sebenarnya banyak membantu. Jadi berarti kalau tidak ada tindakan sedemikian, lagi teruk berarti sifat jadinya. Jadi bagi saya itu konteksnya dan kita bersyukur sebab kita menangani perkara ini secara berterusan dan hari ini saya rasa saya katakan ada tanda-tanda keredaan yang boleh kita harapkan. Baik, Tan Sri, saya nak sentuh tentang apa yang Tan Sri sebut sepintas lalu tadi, iaitu tentang package ransangan yang telah pun diperkenalkan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu semua golongan rakyat yang mungkin terkesan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Tetapi melalui package ransangan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan, ada juga yang mengatakan bahawa ianya memberi tekanan yang cukup hebat kepada kedudukan keuangan negara khususnya. Jadi apakah Tan Sri merasakan bahawa mungkin ini juga satu aspek yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak sebenarnya, termasuklah kerajaan sendiri? Pasti because isu kedudukan fiskal negara ini sememangnya pun satu daripada item yang saya katakan tadi telah mula dikesani sebelum kita menangani krisis. Jadi berarti kedudukan keuangan kerajaan dengan kerisauan tentang kadar keberhutangan menjadi satu tekanan dan kita semua sedia maklum pada hari ini. Tapi pada hari ini kita telah mencecah defisit lebih daripada 6%. Defisit fiskal maksudnya berbelanja lebih daripada pendapatan. Tapi saya tidak mahu rakyat salah faham. Kerana dalam keadaan kelembapan ekonomi, formula ekonomi yang mudah ialah dalam krisis terutamanya isi rumah, firma dan negara luar juga tidak berbelanja. Jadi berarti sememangnya menjadi tanggungjawab kerajaan. Persoalan yang timbul ialah satu, keupayaan kita untuk terus meminjam dan keduanya ialah nak memastikan bahawa hasil daripada pinjaman-pinjaman ini digunakan sebaiknya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Jadi memang betul kita ada isu kekangan keuangan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun saya ingat pernah menyebut di dalam beberapa ucapan kedua-dua Perdana Menteri lah yang baru ni kan, maksudnya Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Sri Yang Amat Berhormat Datuk Sri Ismail Sabri juga. I mean everyone knows this, everyone tahu tentang kedudukan ini dan ini satu perkara yang saya percaya dalam konteks fiskal pihak Kementerian Keuangan yang berhormat Datuk Sri Tengku Zafrul pastinya melihat aspek ini dengan mendalam dan memastikan bahawa kedudukan fiskal kita terkawal dan kita mampu untuk melalui episod yang begitu mencabar ini. Dan kelembapan ekonomi juga akan menyebabkan kutipan hasil berkurangan. Jadi berarti it goes like a vicious cycle. Jadi ekonomi yang lembab, maka pungutan cukai pun biasanya akan berkurangan dan seterusnya akan mengekang kita daripada untuk meningkatkan perbelanjaan dengan lebih banyak.
Secara ikhlas Tan Sri, daripada apa yang dilakukan oleh kerajaan dengan pakej rangsangan dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada golongan-golongan yang paling terkesan, sebagai satu contoh, apakah Tan Sri secara ikhlas melihat bahawa sudah ada satu keseimbangan, sudah ada satu improvement, sudah ada satu pergerakan yang mungkin bersifat positif ke arah memulihkan ekonomi negara, mungkin secara perlahan tetapi sekurang-kurangnya ianya menunjukkan tanda-tanda yang positif. Pertumbuhan ekonomi, Adi Syakawi, pertumbuhan ekonomi ini untuk negara seperti Malaysia, dia agak, bagi saya, mudah untuk kita faham. Pertama ialah aktiviti ekonomi antarabangsa. Sebab Malaysia adalah sebuah negara yang banyak bergantung kepada ekspor kita, kedudukan ekonomi antarabangsa. Ya? Dan keduanya adalah aktiviti ekonomi dalam negara. Dalam konteks perbelanjaan isi rumah, perbelanjaan firma, kita juga boleh lihat dalam konteks perbelanjaan kerajaan. Jadi berarti jadi dua dimensi ini, ya. Jadi biasanya dalam keadaan yang tidak begitu merunsingkan, iaitu ataupun tidak begitu teruk, ialah satu lemah, satu kuat. Tetapi pada awal tahun lepas, terutama daripada sepanjang tahun 2020 sehingga di penghujung 2020, bukan sahaja ekonomi dalam negara terpaksa diperlahankan disebabkan oleh menangani pandemik COVID, tetapi dalam masa yang sama boleh kata seluruh dunia, ini jangan berlaku, seluruh dunia juga menguncup dengan serentak. Jadi berarti itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita jatuh minus 5.6% itu. Dan satu yang bagi saya petanda yang baik ialah kami melihat bahawa negara-negara maju yang menjadi destinasi ekspor kita umumnya pada tahun ini akan mengalami pertumbuhan yang dianggap baik. Jadi berarti dan adakah dia akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tahun ini? Soalannya ialah sejauh mana kita dapat memastikan kita dapat memanfaatkan pertumbuhan di negara-negara ini dalam konteks ekspor kita. Sebab itu isu timbul semasa sedikit kekecohan tentang pembukaan kilang-kilang, syarikat-syarikat multinasional dan sebagainya. Kerana mereka kebanyakannya adalah penyumbang kepada ekspor negara. Jadi itu satu dimensi bagi saya, petanda yang baik dalam konteks ekonomi global itu ada. Jadi kita kena manfaatkan sepenuhnya dari segi logistik kita, pelabuhan kita dan keupayaan kita untuk mengeluarkan produk-produk ini. Dalam konteks ekonomi dalam negara, tahun ini pastinya lebih baik pada tahun lepas. Ya, tetapi agak kecewa kerana pada penghujung tahun lepas kita mula-mula menjangkakan ekonomi kita akan tumbuh sekitar 6 hingga 7%. Itu mula-mula jadi fikirkan begitu. Tetapi bila berlaku surge peningkatan di dalam pandemik bermula pada bulan 3, bulan 4 tahun ini, dan sekali lagi kita terpaksa mengambil tindakan untuk menutup. Ini yang PKP 3.0 ni. Dan pertumbuhan ekonomi daripada 6 hingga 7 sekarang ni diramalkan sekitar mungkin 4 hingga 5%. 4.3, 4.4%. Jadi berarti pastinya lebih baik pada tahun lepas dan kita perlu mencari lagi ruang bagaimana kita dapat tingkatkan ekonomi dalam negara. Tadi saya sebut tentang luar negara dan dalam negara. Jadi that's why kita lihat beberapa sejak kebelakangan ini I consider sebagai pilot lah, eksperimen. Dia mudah saja bila rakyat dapat bergerak dengan lebih orang kata dengan lebih mudah dan dibenarkan merentas negeri dan sebagainya, as simple as dia akan meningkatkan perbelanjaan dan ekonomi, aktiviti ekonomi akan tumbuh bila mana ada pergerakan sedemikian. Dulu timbul juga ronggutan Tan Sri, terutamanya bila kita cakap tentang ekonomi dalam negara ini. Banyak pihak juga yang terkesan sebenarnya, dan bila kita cakap mereka yang terlibat dalam ekonomi makro misalnya, mereka yang perusahaan kecil dan sederhana, dikatakan itulah golongan yang paling teruk menerima kesan daripada pandemik COVID-19. Tetapi dengan apa yang Tan Sri sebut, apabila pembukaan merentas negeri dibenarkan dan sebagainya, apakah Tan Sri melihat bahawa itu mungkin dalam masa yang jangka masa yang tertentu mungkin akan memberikan satu kesan yang cukup positif, terutamanya kepada mereka yang terlibat dalam perusahaan SMEs dan mereka yang terlibat dalam ekonomi mikro ini, Tan Sri?
Pasti. Okey, saya bagi satu perbandingan yang begitu jelas. Mungkin semua orang nampak ni. Pada PKP yang pertama pada tahun lepas, ya, bulan 4, bulan 5 begitu, kita basically menutup kesemuanya, termasuk dengan penjaja-penjaja tepi jalan. Ya. Ya. Alright. Tapi kali kita yang mungkin berniaga dengan secara informal dan mereka buka. Apa yang kita dapati adalah bezanya ialah impak kepada kumpulan yang informal, yang bawah itu, dia kurang berbanding dengan impak pada pusingan pertama kita buat PKP dulu. Jadi betul disyakawi bahawa kerentanan ataupun vulnerabilities, maksudnya mudah jejas lah, kalau nak mudah lebih jelas, direct to say, that kumpulan pendapatan rendah yang mungkin kita biasa dengar dengan perkataan B40, kumpulan peniaga-peniaga mikro yang mana pekerjaan yang kecil, perusahaan yang kecil, dan juga penjaja-penjaja sektor informal yang pendapatannya hari ke hari, ya, mereka inilah kumpulan yang paling terjejas. Ya, jadi that's why dalam semua package yang telah diumumkan, kita lihat bahawa penumpuan kerajaan kepada kumpulan ini sangatlah tinggi. But again, dia tidak boleh mengganti semua pendapatan yang hilang. Tetapi setidaknya jelas bahawa kita memberi penekanan kepada kumpulan yang paling rentan ini, yang paling mudah terjejas ini. Dan kalau contohnya, kalau katalah kita ambil sekarang ni, satu program rintis gelembung pelancongan di Langkawi. Artinya bagi saya, dengan kehadiran pelancong-pelancong, sektor-sektor informal, kumpulan yang kecil yang menyediakan perkhidmatan kepada pelancong, kedai makan dan sebagainya, kedai-kedai barang-barang cenderahati dan sebagainya, dia akan dapat manfaat secara langsung. Jadi berarti we hope that dengan pembukaan secara beransur dan berhemah dan cermat ini, kita akan dapat memberi sedikit nafas lega kepada, just as simple as this. Bayangkan kalau hotel itu buka, pekerja-pekerja hotel yang mengemas bilik itu, mereka ini adalah kumpulan pendapatan rendah. Jadi bila mana pelancong datang, maka mereka pun dapat pekerjaan dan akhirnya akan sedikit ruang lah untuk mendapat pendapatan yang lebih baik daripada keadaan sebelum. Baik, Tan Sri, satu lagi pandangan yang ingin saya kongsikan daripada Tan Sri sebenarnya. Kenyataan telah pun dikeluarkan bahawa memang kita menghadapi pandemik COVID-19, tetapi selepas ini mungkin kita akan mengalami apa yang dipanggil sebagai situasi endemik, suka ataupun tidak kita terpaksa hidup bersama dengan COVID-19 ini. Jadi apakah Tan Sri merasakan bahawa mungkin kalau begitulah pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan, bukankah ada juga pandangan yang mengatakan apa kata kalau daripada sekarang ini kita telah harus memperluaskan lagi pembukaan merentas negeri dan kita biarkanlah rakyat sendiri mematuhi SOP yang telah ditetapkan, kerana itu akan memberikan sekurang-kurangnya satu imej, satu cahaya yang mungkin lebih terang bila kita bercakap tentang pemulihan ekonomi secara keseluruhannya. Apakah Tan Sri setuju dengan pandangan seperti itu? Ya, saya dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga sering disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan YB KJ, memperjelaskan tentang basically we are shifting, bergerak ke arah endemik. Maksudnya dalam bahasa yang mudah berarti satu yang berleluasa berlaku dan kita mesti belajar untuk hidup dengan COVID. Cumanya saya nak bagi sedikit angka yang mudah di Syakawi. Kita secara umumnya rakyat Malaysia, pada pandangan saya, mereka tertumpu kepada angka kes baharu harian. Itu yang melekat rata-rata. Orang nampak 20,000, hari ini dah mungkin 15,000, 19,000. Nombor itu amat melekat dalam kepala rakyat Malaysia. Yang tidak melekat, yang tidak nampak ialah apa di dalam angka tersebut. Jadi kalau saya tengok, saya ada angka dia dalam sekitar daripada bulan Julai, bulan Ogos yang lalu, daripada jumlah harian itu secara purata mungkin sekitar 98-99% begitu adalah kes yang dianggap tidak bergejala
dan juga bergejala ringan, gejala ringan. Jadi dua kes nombor 1, kes nombor 2. Jadi kita bukanlah, saya bukan pakar kesihatan, bukan doktor perubatan, tetapi apa yang saya faham ialah bila dia berlaku endemik. Jadi berarti kita tidak boleh mengharapkan angka harian ini turun. Macam dulu kita pernah ada, saya ingat tahun lepas pernah ada hari 1 kes saja, kes baharu. Saya ingat kita pengarah kesihatan pegang play card itu tunjuk 1 saja. Dan pada masa itu kalau 50-60 pun kita dah panik. Jadi hari ini rakyat semakin faham. Dan rata-rata kita lihat rakyat makin menerima bahawa pemakaian pelitup muka umpamanya, penjarakan dan sebagainya. I mean, maksudnya ada peringatan lah yang dibuat. Dan jadi berarti that's why kalau kita secara mutlaknya, let the bahagian kesihatan mengisytiharlah lah. Kalau sekiranya kita bergerak ke arah endemik, artinya ialah kita akan meneruskan keperluan-keperluan kehidupan kita, keperluan perniagaan kita dan sebagainya dengan kehadiran COVID. Jadi berarti rakyat kita harus akur dan juga mengikut apa yang telah diputuskan oleh terutama Kementerian Kesihatan kita lah, kerana mereka bertanggungjawab untuk menilai sejauh mana pandemik virus COVID ini, COVID-19 ini mendatangkan mudarat kepada kehidupan. Jadi kalau kita lihat, saya lihat sejak kebelakangan ni, bila angka-angka, we say numbers inside the box lah, di dalam 15,000 itu 99% kadang-kadang adalah tidak bergejala. Tidak bergejala ni maksudnya dia sihat semua, dia boleh buat semua. Cuma dia ada virus COVID dalam diri dia dan bergejala ringan. Dan itu yang kita harapkan. Kalaulah sekiranya perkara ini dapat dibendung dalam konteks kemudaratannya, penurunan di dalam ICU, penurunan di dalam menggunakan bantuan pernafasan dan kadar kematian semakin menurun, dan insya-Allah saya that's the way forward. We have to support that, dan kita harus bersedia untuk meneruskan kehidupan dengan syarat tiba masanya untuk kita mendisiplinkan diri kita, bukan polis, bukan rela dan sebagainya. Kita sendiri kena tahu bahawa beberapa tindakan diperlukan dari kita untuk mengelakkan kita terjangkit dengan virus ini. Berkaitan dengan isu ini juga, barangkali Tan Sri, saya juga nak dapat pandangan Tan Sri lah. Kalau kita bandingkan langkah yang dilakukan oleh negara kita berbanding dengan negara-negara luar, kita lihat bahawa ada perbezaan yang cukup ketara sebenarnya. Di Europe misalnya ataupun di London sebagai satu contoh yang jelas lah, mereka dah membenarkan stadium dibuka kepada penonton dan sebagainya, dan kita lihat sendiri dalam English League bagaimana penonton memenuhi stadium, dan seolah-olah ianya sudah kembali seperti normal sebenarnya. Jadi apakah kita juga sebenarnya harus mempamerkan keberanian, saya gunakan istilah keberanian seperti ini dalam usaha untuk mendisiplinkan rakyat kita dalam menghadapi endemik COVID-19 ini, pandangan Tan Sri? Benar, saya setuju. Memang akhirnya kita kena yakin dengan tindakan-tindakan yang telah kita ambil. Saya lihat dalam konteks vaksin, kalau dikira hari ini kadar kita sebenarnya pencapaian yang begitu baik. Kalau lihat dalam konteks vaksinasi untuk adult, untuk dewasa, yang telah complete 2 vaksin lengkap, hampir 79 dah 80% saya dengar tadi. Jadi berarti ini berarti bila kita dah ada vaksin, I mean kita kena, that's why bringing the confidence, keyakinan itu penting, dan kita kena membawa message ini dan juga melaksanakan beberapa peraturan baharu. Sebagai contoh, saya anggap begini, saya banyak bincang ni dengan lately ni dengan beberapa pihak-pihak lah. Kalau saya nak naik kapal terbang, right? Biasanya kita rasa ini dalam keadaan yang terkepung, saya takut, right? Tapi Haji Syakawi, bayangkan kalau ada 2 jaminan ini. Pertama, semua orang di dalam kapal terbang itu telah pun mendapat vaksin lengkap dan komplit 14 hari. Pertama. Dan kedua, bayangkan, semua orang di dalam kapal terbang, termasuk pilot, pramugara-pramugari, penumpang yang sebelah saya tak kenal, yang depan saya tak kenal tu, semua orang dalam kapal terbang itu
telah mengisytiharkan dan telah membuat ujian tes COVID dan mereka adalah negatif. Jadi bagi saya, what else are you waiting for? Jadi berarti you tak mungkin menunggu COVID terhapus seluruh dunia. Jadi kalau dengan keyakinan akan timbul. Bayangkan sekali lagi, saya bagi contoh. Kadang-kadang kita masuk hotel, kalau dalam keadaan biasa, kita tak pernah tanya siapa masuk hotel sebelum ni kan. Sekarang betul. kita perlu was-was. Kita nak angkat telefon, nak pegang TV, nak pegang remote control pun kita rasa ini bahaya ni. Ya. Tapi cuba bayangkan kalau, ini saya bagi contoh lah, kalau pihak hotel boleh meyakinkan kita bahawa dia strictly, pertama, 2 lengkap vaksin, 14 hari, dan juga telah dibuat ujian saringan, mereka negatif. Dan mereka tidak pernah keluar pada hotel. Jadi berarti saya akan rasa lebih yakin. Jadi satu aspek yang penting yang mesti ditangani dan sedang ditangani oleh kerajaan ialah mewujudkan keyakinan kepada semua rakyat Malaysia bahawa kita seharusnya bukan kata berani tanpa sebab, tidak begitu. Telah vaksin dan sebagainya, kita langkah-langkah dah ambil, dan juga dalam masa sama kita ada plan contingency, kesediaan kita kalau sekiranya berlaku. Jadi berarti saya kira itu adalah arah yang harus kita tuju sekarang. Okey, Tan Sri, semakin menarik perbincangan ini, dan kembali nanti saya nak sentuh jugalah tentang apa yang seharusnya kita sembang, iaitu tentang rancangan Malaysia ke-12. Dan ini juga merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya. Tapi tak apa Tan Sri, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami di Ruang Bicara ini, anda juga jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda. Mana lagi? Terima kasih banyak-banyak kerana anda masih lagi bersama kami di Ruang Bicara, dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya, iaitu RMK 12 menangani krisis pemulihan dan transformasi ekonomi. Dan tentunya kita masih lagi bersama tetamu yang cukup hebat sebenarnya, iaitu Profesor Tan Sri, Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, yang merupakan pengarah eksekutif di Majlis Tindakan Ekonomi Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Baik Tan Sri, kita nak bercakap pula sekarang ini tentang RMK 12. Ini juga merupakan isu yang penting sebenarnya. Sebagai seorang pakar ekonomi, Tan Sri, apakah harapan, apakah yang Tan Sri ingin lihat dalam rancangan Malaysia ke-12 ini? Apa yang Tan Sri sebagai seorang pakar ekonomi hajatkan sebenarnya daripada RMK 12? Pertamanya saya nak ambil peluang ini juga untuk memberi sedikit penerangan ringkas kepada penonton semua kita lah, because untuk kita memahami dalam konteks perancangan ekonomi negara, pertamanya setiap 5 tahun kita akan membentangkan rancangan Malaysia 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun. Jadi berarti kita akan membentangkan rancangan Malaysia ke-12 yang meliputi rancangan pembangunan daripada 2021 sehingga 2025. Jadi berarti sebelum ini kita ada rancangan Malaysia ke-11 dan seterusnya lah. Jadi rancangan Malaysia 5 tahun ini berlaku every 5 years. Setiap 5 tahun. Dan jadi kalau mudah nak faham, dalam tempoh 5 tahun itu, kita akan ada pembentangan bajet, belanjawan negara. Jadi berarti 2 pembentangan ini, satu berlaku setiap 5 tahun dan satu lagi berlaku setiap tahun. Jadi berarti jadi itu bajet, itu belanjawan. Jadi saya selalu nampak begini, rancangan 5 tahun ini dia melihat kepada konteks pembangunan jangka panjang, dibuat ke 5 tahun, dan biasanya ianya didasari kepada satu wawasan ataupun gagasan yang lebih besar. Dalam tempoh 5 tahun ini, banyak perubahan-perubahan yang kadang-kadang berlaku yang kita tak dapat lihat 5 tahun sebelum ini. Jadi berarti perubahan itu akan dibuat oleh, penyesuaian itu akan dibuat oleh bajet tahunan. Jadi berarti kita kena jelas ni, because banyak orang kadang-kadang tak nampak apa hubungan di antara belanjawan tahunan
rancangan 5 tahun dan satu wawasan yang besar, yang panjang. Macam dulu kita ada dasar wawasan negara, dasar pembangunan nasional dan sebagainya. Dasar transformasi negara. Jadi wawasan 2020 dia ada tiga dekad, 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Jadi berarti terganggu sedikit audio. Ini adalah Ya. this is rancangan Malaysia yang ke-12. Jadi kalau berbalik kepada saya bagi rancangan 5 tahun. Kita nak melihat dari segi konteks pembangunan jangka panjang ke mana negara kita nak tuju. Di mana kita akan pergi dalam tempoh 5 tahun ini. Apakah teras-teras utama yang akan mendasari perancangan-perancangan pembangunan. Ya, jadi pembangunan ini termasuklah umpamanya dalam konteks pendidikan, dalam konteks transformasi digital, dalam konteks keselamatan, dalam konteks cyber dan sebagainya. Jadi berarti ini bagi saya lah, setelah Malaysia dah sampai umur yang 64 tahun ni, tiba masanya, dan ini yang saya katakan tadi bahawa beberapa isu-isu struktural yang kita kenal pasti sebelum sampainya COVID itu yang perlu kita tangani dan meletakkan Malaysia di asas yang membolehkan kita bergerak pantas dalam lanskap ekonomi yang baharu. Jadi selepas COVID ini yang menarik kerana rancangan 5 tahun ini dia bermula dengan krisis ekonomi yang sangat besar dan krisis ini juga akan mengubah banyak lanskap ekonomi. Dan bagi saya harapan kita ialah bagaimana kita nak menyesuaikan negara kita dengan lanskap yang baharu dan dalam masa yang sama memastikan bahawa manfaatnya tersebar dan kemakmuran itu tercapai secara yang lebih inklusif begitu. Jadi itu antara harapan-harapan umum lah. Dan dari segi tumpuannya juga Tan Sri, mungkin ialah sebagai seorang pakar ekonomi sendiri, apa yang Tan Sri lihat penekanan kali ini disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh situasi ekonomi yang begitu terkesan, tumpuan yang Tan Sri rasakan seharusnya diberi keutamaan dalam rancangan Malaysia ke-12 nanti dalam jangka masa 5 tahun itu, apakah ianya boleh mencapai seperti apa yang kita hadap? Dia kita berhadapan dengan satu era yang dipanggil sebagai revolusi industri keempat. Ya. Jadi berarti bila saya membincangkan ini, saya letak tepi dulu cerita krisis ya. Krisis ini dia ada injury, dia ada kecederaan. Okey. Yes, kita pulihkan syarikat mikro, dia dapat berniaga. Tetapi adakah perniagaan dia akan mendasari kepada teknologi baharu? Adakah dia akan menggunakan perniagaan secara e-commerce? Adakah dia akan mendigitalkan pengoperasian dia? Jadi berarti pemulihan is satu. Tetapi pengubah struktur dan asas pertumbuhan itu adalah perkara yang lebih kepada rancangan 5 tahun. Jadi kalau kita ambil, sebab kali ini kita tidak dapat elak daripada bercakap tentang krisis. Jadi impak krisis ini perlu ditangani. Tetapi bagi saya, dia mesti ditangani dengan memikirkan serentak tentang penyesuaian aktiviti-aktiviti pembangunan ekonomi itu dengan lanskap ekonomi baharu. Kalau saya bagi contoh lah katakan. Yang satu yang saya ingat paling ketara, iaitu tentang pendigitalan. Dulu kita bercakap, kita ingat dia nak berlaku lagi 10 tahun. Tetapi disebabkan oleh krisis ini, pendigitalan itu berlaku dengan mendadak dan cepat. Penciptaan pekerjaan-pekerjaan baharu yang bersifat telah berlaku hari ini. Jadi berarti banyak aktiviti ekonomi yang memerlukan kita mengadaptasi teknologi baharu. Jadi berarti adakah kita dapat, ini bagi saya kritikal untuk memastikan ekonomi negara ataupun memenuhi keperluan asas untuk bergerak pantas di era ini.
Dan juga dalam masa sama Haji Syakawi, dalam sama contohnya di peringkat antarabangsa di global, perbincangan dan kerisauan dunia terhadap pencemaran alam sekitar, kemampanan alam sekitar, isu suhu, climate, perubahan cuaca. Kalau kita lihat berlakunya banjir, berlakunya tanah runtuh dan sebagainya, ini telah menjadi satu manifestasi bahawa the planet bumi ini, Earth ini sakit. Jadi berarti kita tak boleh membiarkan planet bumi ini sakit. Jadi berarti bagaimana kita nak menjalankan ekonomi, aktiviti kehidupan dan ekonomi kita, tetapi tidak menyebabkan kemudaratan kepada planet ataupun bumi dunia yang kita tinggal ni. Kita tidak mencemarkan alam, kita tidak mencemarkan udara dan sungai dan laut. Hari ini kalau kita jumpa nelayan, saya pernah bawa nelayan kata ikan dah makin tak ada. You know, I mean, jadi we never heard of this. Tak pernah dengar di tahun 70-an ikan tak ada. Jadi banjir besar berlaku dan luar biasa kita lihat. Banjir, tanah runtuh yang berlaku luar biasa. Dulu tak pernah berlaku kekerapan begitu. Jadi ini semua tanda-tanda bahawa kita perlu beri perhatian yang lebih serius terhadap isu alam sekitar dan sebagainya. Jadi berarti all this come in place lah dalam konteks rancangan 5 tahun. Bila kita bercakap tentang RMK12, tadi pun sebentar selalu juga Tan Sri sebut tentang bajet atau belanjawan negara yang juga akan dibentangkan nanti. Jadi dalam situasi keuangan ataupun fiskal negara sekarang ini, apakah Tan Sri merasakan bahawa mungkin prioriti itu harus berubah mengikut kesesuaian keadaan fiskal negara ataupun macam mana pandangan Tan Sri? Ya, okey. Berbalik pada isu yang kita bincangkan tadi pastinya kedudukan fiskal negara pada hari ini memerlukan kita lebih cekap dalam konteks perbelanjaan, memerlukan kita memastikan bahawa perbelanjaan itu perbelanjaan yang memberi impak yang paling besar dan sekiranya ada keperluan pinjaman, ianya tidak mendatangkan ketidakstabilan yang di luar kawalan. Untuk pengetahuan Haji Syakawi dan juga penonton semua, sebenarnya sejak sekian lama negara kita ini memang tiap-tiap tahun meminjam. Dia tidak ada, saya nak juga tekankan bahawa meminjam tidak salah. Meminjam tidak salah. Dan meminjam untuk apa? Itu kena jawab. Kalau kita pinjam untuk kerja-kerja yang produktif, itu tidak salah. Biasanya di Malaysia ni, kita punya pendapatan negara kita secara tahunan bayangkan mudah kita beginilah. Saya bagi contoh saja. Maksudnya kita dapat pendapatan 100 dan kemudian kita perlu belanja harian. Ini berbelanja mengurus ekonomi katalah 98. Katalah atau 90 katakan. Tapi kita belanja untuk pembangunan 40. Jadi berarti 10 dah ada, 30 lagi kena pinjam. Jadi berarti peminjaman itu memang dah berlaku sekian lama. Tiap-tiap tahun kerajaan negara meminjam. Cuma kita meminjam untuk tujuan pembangunan. Jadi kalau nak reflect kepada kehidupan kita untuk penonton di luar sana yang mudah, makan, minum harian, kita kena guna pendapatan kita hari ini. Tetapi belanja untuk pembangunan, sebagai contoh, beli rumah, itu kita boleh pinjam, tak ada masalah. Semua kita pinjam pun. Sebab kita beli rumah bukan tiap-tiap hari. Makan tengah hari, tiap-tiap hari. Jadi untuk pembelanjaan pembangunan, untuk bina jambatan, untuk bina landasan kereta api, untuk bina pelabuhan, untuk bina lapangan terbang, sekolah, hospital dan sebagainya, ini bukan pembelanjaan tiap-tiap hari. Sekali kita buat jambatan, dia boleh guna 60-100 tahun pun mungkin. Jadi berarti that's why meminjam untuk, kalau dalam bahasa ekonomi kita kata you borrow for DE, meminjam untuk perbelanjaan pembangunan is okay, acceptable. Itu bukan isu. No one should come and say that saya nak beli rumah tunai. Tak ada orang buat kerja gitu. Jadi berarti jadi kerajaan pun sama. You borrow untuk development, that is fine. Jadi berarti cuma tadi saya sebut bahawa at this point, kerana kita melalui krisis yang besar,
kita telah belanja total lebih kurang dalam total package bajet kita 500 lebih bilion. 500 lebih bilion ini dia 2 tahun lebih punya bajet tau. Setahun bajet lebih kurang dalam 200 begitu. Jadi berarti kalau kita tolak yang actual cash disbursement tu mungkin dalam 80 bilion. Jadi berarti 80 bilion itu adalah 2 tahun belanja pembangunan. Jadi berarti sekarang ni tadi Hadi sebut, sekarang ni kita telah pun berada pada tahap yang kita anggap very critical dalam konteks fiskal. Jadi sejauh mana kita dapat berbelanja untuk pembangunan tertakluk pada itu, tetapi kita boleh juga kreatif dalam konteks contohnya perbelanjaan dikatakan public-private partnership. Jadi berarti kita boleh sektor swasta mungkin boleh tampil untuk mengemukakan cadangan pembangunan dan mengeluarkan perbelanjaan mereka dan kerajaan membayar mereka dalam tempoh 20 atau 30 tahun. Jadi semua ni kena dilihat. All this potential harus dilihat. Dan dalam masa satu pastinya dalam konteks belanjawan lah bagi saya, satu dan dalam konteks perbelanjaan kerajaan pun yang secara harian pun harus dilihat dengan rapi supaya kita tidak end up melakukan pembaziran dan sebagainya lah. Jadi kalau ekonomi tengah teruk, kita janganlah pergi makan hotel 5 bintang setiap hari kan. Ala kadar kan. Yang sesuai dan jadi as simple as that. Perancangan ekonomi negara ni dia sama je macam pemenangan ekonomi kita sendiri sebagai isi rumah ni. Sama je. Okey, be kreatif. Saya suka apabila Tan Sri sebut tentang istilah itu sebenarnya Tan Sri ya. Tapi ada juga pandangan daripada luar yang saya baca hari ini lah di media-media terutamanya yang mengatakan bahawa mungkin juga dalam merangka rancangan Malaysia ke-12 ini, pandangan dan juga pendapat daripada semua pihak, bukan saja pakar ekonomi tetapi dari semua pihak yang dilihat mungkin boleh memberikan sumbangan idea, sumbangan pandangan, pendapat dan sebagainya harus dikumpulkan dalam usaha untuk melahirkan satu rancangan Malaysia yang betul-betul sebenarnya hebat dan yang paling penting ialah tepat kepada sasaran dan juga tujuan yang ingin dicapai. Jadi Tan Sri, sebenarnya untuk makluman semua, unit perancang ekonomi telah pun mengadakan libat urus yang berterusan sejak beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya rancangan Malaysia 5 tahun ni kalau mengikut jadual yang biasa, dia harus dibentangkan pada tahun lepas. Tetapi disebabkan oleh COVID yang begitu runcing dan sebagainya dan beberapa penjajaran baru terpaksa dibuat. Sepatutnya pada tak salah saya dalam bulan 8 tahun lepas sepatutnya. Tetapi terpaksa ditangguhkan kerana kita berhadapan dengan krisis yang begitu tidak menentu ini. Jadi berarti dan proses untuk penyediaan rancangan 5 tahun ini dia bukan buat sebulan 2. Kalau saya tahu, because saya tengok rakan-rakan saya pegawai-pegawai di unit perancang ekonomi, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah semua sekali lah. They have been working day and night. Dan saya tahu bahawa perbincangan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa untuk menjajarkan semula semua tu berlaku sampai lewat malam Sabtu, Ahad dan sebagainya. Dekat EPU saya rasa setahun lepas dah macam no weekends, you know. Dan office hours tak dengan fikir lah. They work until malam. Dan setiap section di bahagian-bahagian di EPU mengadakan begitu banyak libat urus dengan industri, dengan kementerian, pertemuan-pertemuan dengan semua kementerian, mendapat pandangan input dan kemudiannya dan akhirnya disimpulkan sebagai satu rancangan Malaysia ke-12. Jadi berarti rest assured bahawa libat urus, mendapat pandangan dan sebagainya telah dibuat. Termasuk juga dengan pandangan-pandangan pakar yang mungkin daripada sektor antarabangsa. You know? Kita nak dengar juga apa pandangan World Bank, apa pandangan United Nations terhadap isu negara kita. Jadi semua ni telah digarap, telah diambil kira dan tiba masanya untuk kita membentangkan ini. Saya ingat pada 27 minggu depan lah, hari Isnin. Dan we look forward for Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membentangkan rancangan Malaysia 5 tahun ini. Dan tapi again saya sebenarnya dalam konteks ekonomi ini tidak ada satu orang kata apa dokumen ataupun kitab yang sempurna segala-galanya. I like to alert on that.
you know. Ah, Jadi bila kita menilai rancangan yang dibentangkan, kita kena konstruktif and positif, melihat adakah secara umumnya pertama adakah we are in the right directions. Itu pertama sekali. Dan kemudian barulah kita incikan satu persatu. Kadang-kadang mungkin berlaku juga tertinggal satu jambatan, satu sekolah umpamanya kan. Jadi tetapi secara umumnya adakah ia bertepatan dengan keperluan ekonomi hari ini dan juga ekonomi mendatang. Tapi bagi pandangan Tan Sri sendiri, apakah Tan Sri begitu yakin, very confident bahawa RFK 12 ini akan menghasilkan sesuatu yang cukup penting dan juga menarik sebenarnya, supaya wawasan kemakmuran rakyat itu akan tercapai, dan apakah Tan Sri merasakan bahawa mungkin ini juga akan merupakan satu lagi cabaran sebenarnya kepada kerajaan yang sedia ada ketika ini sebenarnya, Tan Sri? Memang pertamanya kerana perkara ini, rancangan Malaysia 5 tahun ini bermula dengan satu krisis yang besar. Jadi dan kita sebut tadi, kita bincang tentang kekangan keuangan yang ada, fiskal ya. Jadi berarti itu adalah cabaran. Tapi bagi saya lah, bila sedikit sebanyak saya dapat gambaran lah ya tentang hala tuju dan sebagainya, dan kita pun dah mula bercakap tentang wawasan kemakmuran bersama, yang telah pun dilancarkan 2 tahun lebih awal dalam pembentukan kerajaan yang baharu dahulu. Jadi berarti bagi saya, pertama yang dekat dengan saya ialah apa yang saya lihat. Seperti saya sebut tadi, because pejabat saya di unit perancang ekonomi, saya tahu kalau pergi Putrajaya tu, EPU tu lampu dia buka sampai pukul 12 malam tu. Jadi they are working very hard. That is satu penghargaan kita harus diberi kepada pegawai kaki tangan awam di unit perancang ekonomi. They are all my friends. Ya, maksudnya ketua pengarah, timbalan ketua pengarah dan semua yang terlibat. Dan pastinya dengan Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa selaku menteri di jabatan dan yang bertanggungjawab ke atas ekonomi juga telah go through line by line, saya difahamkan dengan pegawai-pegawai EPU tentang adakah kewajaran sesuatu perkara itu akan dimasukkan di dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi based on apa yang saya lihat dan apa yang saya juga dapat beberapa gambaran awal, I think insyaAllah we are on the right track. Cumanya yang menjadi cabaran kita ialah again, we are doing it, kita bermula dengan juga dalam sama menangani krisis. Sebab itu saya sering menekankan pemulihan dengan transformasi sebolehnya berlaku serentak. Jadi kita tak mahu, saya tahu banyak yang kadang-kadang merasakan let's talk about hari ini lah, bercakap tentang hari ini, bercakap tentang nak boleh berniaga esok. Betul, itu memang sangat betul. Tetapi dalam konteks negara, kita tidak boleh berfikir hanya begitu. Kita kena berfikir bagaimana untuk pulih daripada krisis dan dalam masa yang sama kita dapat menjajarkan pembangunan ekonomi negara kita ke arah yang bertepatan dengan lanskap ekonomi yang berlaku sekarang ini dalam penyusunan semula ekonomi global dan sebagainya. Jadi itu cabaran. How do we get the two connected? Dan saya tarik juga kerana sebulan lepas itu pembentangan bajet pula akan berlaku. Jadi kita harus faham, dalam untuk penonton di luar sana lah, EPU, unit perancang ekonomi, menjadi peneraju kepada penyediaan rancangan Malaysia 5 tahun. Kementerian Keuangan adalah peneraju kepada penyediaan bajet tahunan. Jadi bagaimana dua dokumen ini dijajarkan dan dipastikan bahawa matlamat jangka panjang tidak akan tidak diabaikan dalam konteks matlamat jangka pendek. Jadi bagaimana kita memenuhi itu? Ini bukanlah kata mudah, tetapi seharusnya wajar difikirkan serentak. Okey, Tan Sri, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Saya juga nak sentuh satu lagi perkara di penghujung ini. Kewujudan ataupun tertubuhnya Majlis Pemulihan ekonomi negara ataupun Majlis
pemulihan ekonomi itu sendiri. Apakah Tan Sri melihat bahawa ini juga mungkin akan menjadi satu agensi ataupun satu source yang mungkin akan memberikan input-input yang cukup berkesan dalam rangka rancangan Malaysia ke-12 dan juga sekaligus mungkin belanjawan negara yang akan datang. Jadi apakah Tan Sri merasakan? Mungkin untuk memudahkan semualah, banyak yang menunggu kepada dalam konteks ekonomi dia ada dua yang mungkin sama pentingnya. Pertama, Majlis Pemulihan Negara yang dipengerusikan oleh mantan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Pemulihan negara menumpuk kepada to recover daripada krisis ini. Dan keduanya adalah Majlis Tindakan Ekonomi. Yang mana saya berada di situ, EAC lah dalam bahasa Inggerisnya Majlis Tindakan Ekonomi ini dia melihat kepada isu yang lebih struktural dan berjangka panjang, isu-isu tentang lanskap ekonomi dan sebagainya. Dan a lot of issues, banyak isu-isu yang dibincangkan adalah isu yang ada atau tidak ada COVID, isu itu tetap ada. Jadi berarti maksudnya isu itu memang isu pembangunan negara, isu ekonomi negara. Jadi berarti we have to be saling melengkapi lah. Dan we are talking to dua-dua pihak berbincang dan basically sebenarnya dalam same circle saja. Cumanya jangka pendek, perbincangan tentang anjakan fasa, perbincangan tentang beberapa pembukaan ekonomi dan juga menangani kecederaan ekonomi jangka pendek itu Majlis Pemulihan Negara. Tetapi Majlis Tindakan Ekonomi, kita bercakap tentang penyediaan tenaga buruh untuk the job of the future. Kita bercakap tentang daya inovasi dan sebagainya. Jadi dua ni bergerak serentak dan pastinya insyaAllah we will make sure that perkara ini dijajarkan dengan baik dan kita ada dokumen-dokumen awam yang perlu kita oblige lah. Jadi rancangan 5 tahun adalah satu dokumen yang ke-12 ini yang dokumen penting untuk kita semua dan saya amat menyarankanlah bukan saja pejabat kerajaan, malah industri dan juga semua agensi-agensi harus meneliti dokumen ini dan memahami aspirasi pembangunan untuk tempoh 5 tahun yang akan datang. Baik, terima kasih banyak-banyak Tan Sri kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Banyak yang saya pelajari sebenarnya daripada apa yang Tan Sri sebut dan mungkin dalam masa yang terdekat ini apabila belanjawan ataupun RNK 12 ini dibentangkan dan belanjawan negara juga dibentangkan nanti, mungkin kita boleh duduk sekali lagi Tan Sri untuk bercakap lebih mendalam lagi tentang isu ini. Jadi setinggi-tinggi ucapan terima kasih daripada kami kepada Tan Sri, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada anda sesungguhnya yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa seperti apa yang selalu kami sebut kepada anda, kita masih lagi berjuang menentang pandemik COVID-19 dan kita ingin menang sebenarnya dalam perjuangan ini. Jadi jangan lupa patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan dan jangan lupa selalulah ingat bahawa kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting yang selalu kita ingatkan kepada anda, kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi dalam ruang bicara bernama TV.